حالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala pujian hanya untuk Allah. Segala pujian kesyukuran hanya untuk Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Kalau hendak dihitung nikmat Allah, tidak akan mampu terhitung, tidak akan terhitung. Manusia itulah yang selalunya kufur dan ingkar, zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menzalimi diri mereka sendiri kerana runtunan hawa nafsu, kerana mereka mengikut desakan godaan iblis dan syaitan, hingga mereka diselewengkan oleh was-was iblis dan syaitan yang telah pun berusaha untuk menyesatkan manusia. Telah berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara, dengan cara pujukan, dengan cara rayuan, dengan cara tipu daya, dan berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah, kerana dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menyelamatkan kita daripada syirik, telah menyelamatkan kita daripada kesesatan, sehingga kita mendapat hidayah, sehingga kita mendapat taufik, sehingga kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain daripada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Ibrahim, Ismail terutamanya. Kerana rasul-rasul inilah meletakkan fakta sejarah, dan telah meletakkan fakta sejarah bahawa Kaabah Baitullah ini adalah pusat bagi bumi ini, muka bumi ini. Di sinilah tamadun bermula dengan doa daripada Ibrahim supaya Allah memakmurkan tempat ini dan memakmurkan penduduknya, memberikan rezeki kepada penduduk-penduduknya. Inilah sejarah perjuangan rasul-rasul untuk menegakkan akidah la ilaha illallah, mengesahkan Allah, menerima Allah sebagai pencipta dan menerima Allah sebagai tempat sembahan, tempat merayu, tempat memohon pertolongan. Dan Rasulullah adalah penutup, khataman nabiyyin, adalah merupakan penutup kepada nabi-nabi yang membawa risalah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang akhir, maka kita mengucap Muhammadur Rasulullah. Inilah
kunci kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kasih dan cinta dan sayang kepada kita. Dengan sifat rahmannya telah memberikan segala-gala rezeki, kemudahan kepada manusia, baik yang beriman maupun yang kufur kepadanya. Tetapi pada orang Islam, orang mukmin, orang muttaqin, orang muhsinin, maka Allah memberikan kelebihan kepada mereka dengan menjanjikan hasanah di dunia dan akhirat. Ini yang kita minta, ini yang kita disuruh supaya berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah faksi kepada visi seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon supaya mendapat hasanah, keadaan kehidupan hasanah di dunia dan keadaan kehidupan hasanah di akhirat, dan dijauhi daripada api neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dan fenomena hasanah di dunia, kita memohon supaya kita dimudahkan, diberikan kelebihan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat melalui kehidupan ini dengan selamat. Selamat dalam arti kata patuh kepada perintah Allah, selamat mengambil jalan takwa, iaitu mematuhi segala perintah Allah yang disuruh dilaksanakan, yang ditegah dijauhi, ditinggalkan. Maka dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala inilah kita mohon hasanah di dunia, dipermudahkan kehidupan kita, menikmati segala kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada rezeki-rezekinya halal dan thayyibah, daripada keluarga yang sakinah, daripada zaujah salihah, zaujun salihun, usrah sakinah, rumah tangga yang bahagia dengan kemudahan, kelapangan rezeki, dengan menggunakan kemudahan rezeki itu pula untuk menambahkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam hidup dalam keadaan hasanah, mendapat kemuliaan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketinggian yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka dapat menyampaikan dakwah mereka rahmat lil alamin, rahmat ke seluruh alam. Kerana inna dina indallah al-Islam, millat Ibrahim Hanifah. Islam adalah satu tata cara hidup, the way of life, satu cara kehidupan yang lengkap dan menyeluruh, yang syamil dan kamil, yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah sendiri, yang pencipta kita, yang mengetahui apa keperluan kita, dan bukan hanya sekadar teori, tetapi diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada manusia yang menunjukkan contoh kehidupan dalam semua bidang.
di dalam peribadatan, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara untuk merapatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara untuk mensucikan hati. Hati menjadi tempat tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati menjadi tempat diletakkan keimanan kepada Allah, diletakkan sifat-sifat yang mulia. Hatilah sebagai raja. Kalau hati itu bersih, hati itu suci, hati itu rapat dan dekat dengan Allah, maka dia akan mudah mendapat nur pancaran hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada hati dapat mengeluarkan arahan-arahan sebagai raja, contohnya, bandingannya, maka seluruh pemikiran, seluruh anggota akan taat kepada hati untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mensucikan hati kita dan meminta supaya Allah menetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikkan, yang memegang hati kami, mantapkanlah kami, hati kami dalam agamamu, dalam ketaatanmu, kerana hati itulah yang akan mengarahkan anggota lain untuk melaksanakan amal. Mudah-mudahan kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam semua hal untuk mencari dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Yang mafhumnya, carilah, usahalah dengan apa cara yang dianugerahkan daripada nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu untuk mendapat kebahagiaan dan kehidupan yang selamat dan sempurna di akhirat, darul akhirat. Kalau kita mempunyai harta, gunakanlah sepenuh harta itu untuk mencari keridaan Allah, menunaikan hak harta zakat dan memberikan bantuan, memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan sedekah jariah untuk mencari kelebihan dan juga bekalan di akhirat nanti. Kalau kita diberikan ilmu, kebijaksanaan, idea, pemikiran yang baik, maka kita menyampaikan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang digunakan. Mudah-mudahan juga akan berpanjangan pahalanya. Kalau diberikan apa sahaja bentuk nikmat yang lain, kesihatan tubuh badan, umur, kelapangan masa, peluang-peluang apa saja pun digunakan, dikaitkan, dihubungkan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya ini yang akan menyelamatkan. Namun begitu Allah mengingatkan bahawa kalau segalanya digunakan untuk akhirat, jangan lupa nasib kamu di atas dunia. Jangan kamu menjadi hina hidup di atas muka bumi. Jangan kamu menjadi fakir
dihina dalam kepapaan, dalam kebodohan, dalam kejahilan, dalam kemunduran. Jangan lupa nasib kamu di atas dunia. Kerana kamu juga telah dilantik sebagai khalifah, seperti mana Adam diturunkan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka khalifah sebagai tugas mentadbir alam ini dengan ketentuan dan panduan Allah Subhanahu wa taala. Atau khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Rasulullah, di mana Rasulullah dalam hidupnya adalah dia sebagai Rasul dan Nabi, dia juga adalah sebagai pemimpin pertama dan utama dalam menentukan pembinaan masyarakat, dalam menentukan hubungan di antara kaum, hubungan di antara negara. Dan dia adalah pendakwah yang utama, yang paling utama sekali, yang menunjukkan contoh. Dan inilah yang diwariskan kepada umatnya. Dia tidak mewariskan harta benda, tetapi diwariskan adalah panduan, diwariskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berpegang teguh padanya, diberi jaminan akan selamat dunia dan akhirat. Apalagi yang kita mahu? Kita tidak perlu mencari-cari lagi, tidak perlu pening mencari kesana kemari daripada ism yang lain. Tidak perlu. Yang perlu kita adalah mentadabbur, memahami Al-Quran, membacanya dengan baik, dengan betul, memahami maknanya, tadabbur maknanya, dan melaksanakan arahan dan suruhannya. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membalik-balik dengan kita mengikut segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah tidak meninggal satu pun pengajaran ataupun amalan yang baik atau menyembunyinya daripada kita. Segalanya telah ditunjukkan, dicontohi untuk kita laksanakan. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inilah sikap kita, bersyukur di atas nikmat dan hidayat Allah. Kalaulah tanpa petunjuk, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada dalam kesesatan. Maka nikmat yang paling besar ini, Islam dan iman ini, wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita perjuangkan kepada seluruh alam untuk menyelamatkan manusia. Walaupun hakikatnya memang majoriti manusia akan sesat, majoriti manusia akan tidak bersyukur, majoriti manusia juga akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Naudzubillah min zalik. Itulah doa kita, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat, dijauhi daripada siksaan Allah dan memasuki syurga Allah bighairi hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami, berilah kepada saya, pada kami semua, hidayat dan taufik, bimbinganmu, lebih lagi adalah dorongan dan pertolonganmu, supaya kami dapat mempunyai kekuatan untuk memegang Islam, memperjuangkan Islam, memegang dan beramal dengan sunnah, sehingga kami mengakhiri hidup kami dengan hasanah di dunia, dengan husnul khatimah, dan dijauhi daripada siksa kubur, selamat di dalam alam barzah,
Begitu juga selamat mendapat perlindungan-Mu ya Allah di hari mahsyar, di hari bangkitan kelak, dan mendapat catatan amal yang baik dengan tangan kanan, dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami dapat melintasi siratul mustaqim dengan selamat memasuki syurga-Mu ya Allah, yang penuh nikmat yang tidak dapat terlintas oleh mata pandangan, oleh pemikiran, oleh pendengaran, oleh hati. Terlalu hebat nikmat itu ya Allah, dan nikmat yang besar Allah dapat melihat wajah-Mu mengikut apa yang Engkau kehendaki ya Allah, sebagai nikmat yang paling besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.